InsyaAllah malam ni kita akan mengupas tajuk yang ke-33, iaitu adab di tanah suci. Ya, adab di tanah suci. Pada muka surat 249. Terlihat pada matan dari sini. Haddatsana Ismail bin Asad qala haddatsana Zakaria bin Adi qala anba'ana Ubaidullah bin Amr an Abdul Karim an Ata'in an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram wa salatun fil masjid al-haram afdalu min mi'ati alfin salatin fi ma siwahu. Rawahu Ibnu Majah. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Ismail bin Asad. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Adi. Dia berkata telah memberitakan kepada kami Ubaidullah bin Amr daripada Abdul Karim, daripada Atha, daripada Jabir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi, salat di masjidku ini, yakni di Masjid Nabawi, afdalu min alfi salatin, lebih afdal, lebih baik daripada 1000 salat, fi ma siwahu, 1000 salat di masjid lainnya, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil Masjidil Haram, kerana solat di dalam Masjidil Haram afdalu min alfi salatin fima siwa, lebih afdal daripada 100,000 solat di masjid lainnya. Pada riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-1406, hadis ini bersatu hadis sahih. Jadi nilai solatnya itu lebih baik daripada kita solat di masjid yang lain. Kalau kita solat di Masjid Nabawi, ya, kelebihannya ialah lebih baik daripada kita solat 1000 kali di masjid lain. Tapi kalau kita solat dalam Masjidil Haram, nilainya lebih 100,000 lebih baik daripada kita solat di masjid lain. Ya. Dan Masjid Al-Aqsa pun disebut, nanti kita akan baca hadis tu. Ya, solat di Masjid Al-Aqsa pun ada ganjarannya juga, kelebihannya. Pengenalannya, umat Islam memiliki 3 tanah suci, iaitu Mekah, Madinah dan Palestin. Ya, Palestin hari ni, ya, cerita tentang apa? Di Gaza tak? Yahudi dia buka pendapatan haram di Gaza. Maka Palestin, Hamas khususnya lah, kalau di Gaza ini umat Islam ni hanya bergantung harap pada Hamas je lah. Kalau yang lain tu tak apa nak boleh harap lah. Ya, jadi Hamas ni telah bertindak balas. Dia tawan balik. Semalam 3 ni 4 lah. 4 kawasan yang diduduki oleh Israel, Yahudi ni. Ya. Kita pun kalau orang tumpang rumah kita pun kita marah kalau tak minta izin lah. Ni menceroboh ni, dia buat tempat dia sendiri, bina sana bina sini tak. Jadinya dia rakyat Palestin dia bangun, Hamas bangun menentang, halau boleh keluar. Ya, 4 kawasan ni lah. Mekah menjadi pusat kegiatan ibadah haji bagi umat Islam. Ya, kalau ibadah haji itu berpusatnya di Mekah. Jadi haji tak ada tempat lain. Ya, jangan dia kata dia pergi haji di Madinah pula kan. Haji di Madinah tu ziarah. Pergi ziarah makam Rasulullah, pergi ziarah Bukit Uhud, itu ziarah. Tak ada kena-mena dengan ibadah haji pun. Ya, dan umrah. Kecuali tempat kita nak bermiqat ialah tempat kita niat ihram di Bir Ali, itu jelah. Ya.
Jadinya Mekah menjadi pusat kegiatan ibadah haji bagi umat Islam dan Madinah terletaknya makam Rasulullah SAW untuk diziarahi. Ya, Mekah adalah bandar suci umat Islam di mana terletaknya Masjidil Haram dan Baitullah, yakni Kaabah. Berada di tanah haram Mekah menjadi impian setiap Muslim yang beriman untuk datang beribadah. Tidak kira walau dari pelosok manapun tempat asal mereka. Perasaan rindu yang sentiasa terpaut inilah yang mungkin dirasai oleh setiap Muslim tak kala ada ahli keluarga, sahabat dan kenalan yang akan berangkat ke tanah suci. Ya, perasaan ini. Sebab apa Rasulullah bagi tahu pada kita dalam Quran pun sebut wa atimul hajj wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan juga umrah ni kerana Allah. Dan Rasulullah pun bagi tahu bahawasanya umat aku ni buatlah haji dan umrah. Ya, paling kurang pun seumur hidup sekali. Tak boleh nak bagi selalu pun sekali seumur hidup pun tak apalah. Buatlah. Kalau kita dah pergi haji, pergilah umrah pula. Ya. Sebab kalau haji ni kita berada di luar Mekah kan. Kita bermabit, kita berwukuf, maka di luarlah Mekah. Tapi kalau kita umrah ni, kita memang ada dalam kawasan Masjidil Haram je lah. Lama sikit dalam tu tak. Jadi banyak ibadat boleh buat. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Maksudnya, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjid Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah SWT? Mereka yang bersifat demikian tidaklah sama di sisi Allah SWT. Dan Allah SWT tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Cerita tentang bagi minum orang-orang haji ni dan memakmurkan Masjidil Haram ini adalah dia kata apa, benda ni dah dibuat lama dah. Sebelum Rasulullah lahir lagi dah memang dah ada dah. Sebab ibadah haji ni dah ada ni sebelum Rasulullah lagi dah. Jadinya datuk Nabi dan juga keluarganya, mereka ni pada ketika musim haji, mereka lah tabung haji di Mekah, Wizaratul Hajj kan, Kementerian Haji lah. Sebelum lahirnya Rasulullah ni memang kerja datuk Nabi. Mereka akan menjamu, memberi minum pada jemaah-jemaah haji, menyediakan tempat tinggal untuk orang yang buat haji. Di zaman jahiliah lagi dah buat. Jadi sebab apa? Sebab benda ni Kaabah itu rumah Allah. Jadinya mereka ni memakmurkan rumah Allah dan mereka mengatakan itu memang perbuatan yang cukup mulia. Betul lah tu. Ini Allah Ta'ala beritahu dalam surah ni. Ya, adakah kamu menyifatkan hanya perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjid Haram itu sama seperti orang yang beriman? Kalau untuk bagi orang minum haji pun menyediakan tempat untuk orang ibadah haji itu dah rasa bagus dah. Tapi tak sama Allah Ta'ala kata dengan orang yang beriman. Dia beriman tapi dia tak bagi minum orang haji pun. Dia beriman, dia tidak menyediakan tempat tinggal untuk orang haji pun, itu lagi baik. Sebab ada perasaan dalam diri mereka mengatakan bahawa kami nak beriman tak pada. Sebab kami duk jamu orang pergi haji dan bagi minum orang haji, takkan. Tak ada tak? Tak, itu tak ada kekurangan. Kalau bagi minum orang haji, tak bagi minum pun, kalau tak beriman tak ada nilai. Ini Allah beritahu dalam ni. Yang surah Taubah ni tak? Beriman kepada Allah Ta'ala aja memang ada nilai dari sisi Allah. Maksudnya,
Walaupun orang yang tidak beriman itu mereka melakukan kebajikan, melakukan kebaikan, dan mereka menyangka bahawasanya mesti Tuhan terimanya ibadah aku sebab aku buat benda yang baik dan memakmurkan rumah Tuhan, takkan tak ada dia. Sebab tak beriman, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha wa inni harramtul Madinata kama harrama Ibrahim Makkah wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha wa bibislai ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah." Maksudnya sesungguhnya Nabi Ibrahim AS telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram dan mendoakan untuk penduduknya. Tanah haram ni tanah yang suci untuk tempat dilakukan ibadah. Fokus untuk ibadah adalah tanah haram ni. Dan sesungguhnya kata Nabi, aku menjadikan Madinah sebagai tanah haram sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim AS terhadap Mekah. Dan aku mendoakan keberkatan pada gantang dan cupaknya sebagaimana Nabi Ibrahim AS mendoakan kepada penduduk Mekah. Hadis riwayat Muslim yang ke-1360. Maksudnya keberkatan bagi orang yang mana memudahkan urusan orang, bagi makan orang lain tak. Bagi mereka ni satu, Rasulullah doakan untuk mereka. Keterangannya firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maksudnya demikianlah Allah SWT dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah maka dialah yang orang yang bertakwa. Kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan dari sifat-sifat takwa hati orang-orang mukmin. Ya, syiar-syiar Islam. Antaranya kita menghormati syiar-syiar Islam tu apa? Ya, yang menjadi lambang pada orang Islam antara masjid rumah Allah lah. Azan tu sendiri pun syiar Islam, hormat. Azan tu sendiri. Jadinya ibadah haji juga antara syiar Islam lah. Ya. Makanya kita hormat kepada orang-orang yang mana mereka ini mendaulatkan ataupun menyebarluaskan tentang syiar Islam ini. Bagi memperolehi keberkatan dan ganjaran pahala semasa menziarahi tanah suci, kita disarankan agar menjaga adab, berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Di samping itu, kita juga perlu mengetahui beberapa perkara asas dan adab-adab ketika menziarahi tanah suci agar tidak terpesong daripada tuntutan menziarahi tanah suci itu sendiri dan terjebak ke dalam perbuatan khurafat dan bid'ah. Jadinya ini boleh jadi panduan. Ya, kalau kita nak pergi umrah, nak pergi haji, boleh dah jadikan tajuk ni. Ini jadikan panduan untuk kita pergi umrah lah. Buat haji pun boleh. Antara perkara asas dan adab-adab tersebut adalah seperti berikut. Menziarahi, yang pertamanya menziarahi tanah suci Mekah, Madinah dan Palestin hukumnya sunat. Sunnah lah. Dia bukan yang mubah, bukannya harus sunnah. Jadi sunnah dapat pahala sunnah lah. Ia tiada kaitan dengan aspek penyempurnaan mana-mana ibadah. Ziarah ini boleh dilaksanakan pada bila-bila masa atau tidak dilaksanakan ziarah itu sama sekali sekiranya ada perkara-perkara yang menghalang. Maksudnya sunat kita menziarah ketiga-tiga tempat ini. Ya, bagi yang berkemampuan dan juga faktor keselamatannya dah. Tapi bila dah bolak-balik Palestin macam ni, kita nak pergi ziarah ke Masjid Al-Aqsa pun berhati-hati jugalah. Ya, sebab risiko nyawa kat situ takut mari peluru sesat. Namun demikian, sesiapa yang menziarahinya dengan niat yang ikhlas, maka dia akan mendapat ganjaran pahala yang besar. Kita berziarah tu pertama kerana Allah dan Rasulullah galakkan kita pergi ziarah, itu je sebabnya. Ya. Di samping nak kata melancung nak. Tapi kita niatkan
Kerana Rasulullah galakkan kita pergi nak ziarah tanah suci, Madinah, Palestin. Jadi bila kita niat macam tu, insyaAllah pahala dia lain lah. Tak sama dengan orang niat nak pergi melancong. Dia ikut travel mana, pergi lancong melanjak, pergi ziarah ke Al-Quds, tak. Tapi niat dia nak melancong. Bukan nak melihatkan sejarah kebesaran Allah SWT ni. Dapatlah melancong je lah. Pahala ziarah tu tak dapat lah. Yang keduanya, semasa di tanah suci, khususnya jangan lakukan perbuatan memohon hajat dan pertolongan daripada makhluk yang telah meninggal dunia. Pergi cari kubur mana-mana. Ni kubur anak Nabi. Ni kubur cucu Nabi. Ini kubur ni. Memang dia ni. Kan? Bukan. Maksudnya tak boleh buat rapat buat macam tu. Kan? Pergi minta kubur. Kita pernah ngumpul duit nak pergi, rupanya kita tak sedar, kita tak telah melakukan buatan khurafat. Kan? Pergi kat makam Sayyidina Hasan, wahai Hasan, tolonglah kami apa semua ni. Sebab tu kenapa Arab Saudi dia cukup tegas dengan orang Syiah ni sebabnya tu. Pantang dapat lepas masuk pagar bakit tu, kan? Nak percaya kubur ni semua ni. Sebab tu kenapa Arab Saudi dia buang semua tanda-tanda makam-makam isteri-isteri Rasulullah, anak-anak Rasulullah, cucu Rasulullah. Bukan sebab mereka ni memusuhi, tak ada kena-mengena pun, tetapi mereka ni amalan memuja kubur ni sampai hari ni wujud. Amalan duk pegang tanah buat balik simpanan bukit ni, kan, duk wujud sampai hari ni. Jadi mereka nak banteras benda ni. Dulu waktu zaman sebelum zaman Kerajaan Fatimi dulu, kan, makam-makam adik keluarga Nabi ni dah lebih kurang jadi macam berhala dah pun. Dibinakan bangunan, mereka siap tawaf lagi, mereka tawaf. Memang pelik-pelik. Kan? Sebab itulah bila mana berubahnya zaman itu, dan dipegang oleh King Saud dengan anak-anak dia ni, makanya berubahlah juga. Kita tak kata pun dia orang baik sangat, dia orang pun lebih kurang ada kekurangan. Tapi sekurang-kurangnya mereka ni tak membenarkan perbuatan syirik, perbuatan khurafat berlaku. Kan? Kalau kita tengok, kita pergi ziarah di Madinah, pergi tengok perang Khandaq, kan, buat parit. Dengan parit-parit semua dia gambus. Tak ada dah. Kenapa tak ada? Kan, dengan telaga dah. Telaga dengan tempat Rasulullah, cincin berjatuh pun tutup habis. Sebab benda khurafat. Khurafat itu lebih besar dosanya berbanding dengan duk tutup benda-benda macam ni. Yang terbaru ni apa tuan-tuan, yang dekat dengan Masjid Quba tu ada perigi, ada kolam air kat situ kan. Kan? Itu pun dia ada larang tak pergi dah. Sebab dulu kisahnya telaga tu airnya masin. Maka Rasulullah ludah dalam telaga tersebut bertukar jadi tawar. Tak ada masalah lah, pergi dah nak minum ke nak apa. Tapi bila buat benda-benda khurafat ni, dia orang tutup lah. Kan? Sebab menimbulkan akidah. Khurafat itu menimbulkan akidah. Kadang-kadang orang marah, apalah dia orang ni semua tempat dia tutup, sebab sirah Nabi semua tutup. Sebab jadi tempat pemujaan. Kita ni pula pantang dengar, ini tempat Nabi ni, tempat ni, nak pergi selalu, kan? Nak pegang berkat-berkat, dah faham macam tu kan. Jadi benda ni, jadi nak hapuskan benda dia rapat je. Jadinya tak boleh minta pertolongan, minta memohon hajat dan pertolongan daripada makhluk yang telah meninggal dunia. Kerana ia adalah perbuatan yang haram dan boleh membawa kepada syirik. Jangan menyentuh, mengusap atau mengucup apa jua objek dan tempat-tempat bersejarahnya lain seperti tiang, pagar atau dindingnya dengan niat untuk mengambil berkat. Niat nak ambil berkat. Lagi Nabi tak sebut, tak adalah. Yang dicium tu apa yang kita boleh cium tuan-tuan? Hajarul Aswad je. Hajarul Aswad. Itu pun kata Sayyidina Umar, aku cium engkau pun sebab aku pernah tengok Rasulullah cium engkau. Kalau Rasulullah tak cium engkau, aku pun tak cium engkau lah. Kan? Kata Sayyidina Umar tu Hajar Aswad kan? Hajar Aswad je kita cium. Jauhi daripada meniru atau terikut-ikut dengan perbuatan orang lain, kerana perbuatan-perbuatan tersebut adalah bid'ah semata-mata. Bid'ah ini, dia ni ubah suai ibadah itu dan diletak satu kelebihan. Itu yang kata bid'ah tu.
Ya, dia letak kelebihan yang mana dia yang menentukan pula pahalanya kalau siapa yang buat, itulah bid'ah. Asal tak ada apa-apa pun. Ya. Bila dia angkat satu benda, dia meletakkan khususiat, kelebihan pada orang yang buat macam ni, maka bid'ah dah dia. Orang ni yang dikatakan mengada-adakan perkara dalam agama. Ya. Bila mana letakkan kelebihan-kelebihan tertentu yang mana Rasulullah pun tak sebut kelebihan itu, dia yang sebut, dia yang pandai-pandai sebut. Ya. Yang ketiga, jika kita hendak berdoa di tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat bersejarahnya lain, hendaklah menghadap ke arah kiblat, walaupun perbuatan tersebut menyebabkan jemaah membelakangkan makam atau tempat tersebut. Hatta makam Rasulullah pun sama. Kalau kita nak berdoa pun kita menghadap ke arah kiblat, makam Rasulullah di belakang kita. Itu adab berdoa. Begitu juga yang tadi sebut tadi tak, jangan duk pegang-pegang tiang, minta dekat tiang ni, minta dekat tiang tu. Kalau dekat Masjid Nabawi tak, nak minta ni, minta kat tiang ni, minta kat tiang ni lah. Ini semua benda-benda bid'ah. Dia yang mereka-reka kelebihan-kelebihan tiang tersebut, padahal tak ada apa-apa pun. Dan yang keempatnya, jauhi daripada berebut-rebut dan bersesak-sesak dengan orang lain. Khususnya kalau ada percampuran yang bukan mahram, nak berebut cium hajar aswad, tak kira dah lelaki perempuan. Lantak engkau lah ada macam ni dia. Ya, orang kita tak buat, kan? Orang kita tak buat, perempuan kita tak buat macam tu, tak berani nak buat, kan? Tapi orang seorang ada buat. Ya, berani dia, kan? Dan kita risau. Saya pernah tengok sampai dekat depan-depan Hajar Aswad tu dengan tudung habis tercabut habis. Jadi agak macam mana? Cium Hajar Aswad tu sunnah aja. Tapi bila nyakiti hati orang, tudung pun telekong pun tanggal. Ya, macam mana cerita ni? Halal ke haram ni? Padahal hukum cium Hajar Aswad tu sunat je pun. Tak cium pun tak apa. Cukup kita taslim nak cium juga kan. Tapi nak cium juga tapi kita menyakiti orang lain, bagi macam ni tak, lantak tak. Kalau yang perempuan pula menyusup, dia tak kira dah perempuan, dia susuk. Jadi perbuatan tu macam mana? Nak kerjakan yang sunat tapi kita telah melakukan beberapa perkara yang haram. Mana kita nak? Ya, tak apalah, tak dapat kita, biarlah, jangan kita buat benda yang haram daripada nak sibuk-sibukkan benda sunat. Betul kata tadi. Jadi kena ada ilmu. Lepas tu kadang-kadang orang bila tak ada ilmu, dia terikut-ikut. Dia tengok orang tu boleh buat, dia pun nak buat juga. Buat bukan berdasarkan ilmu, tetapi atas dasar ikut-ikutan. Jadi ini bahaya tuan. Ya, merosakkan ibadah kita. Yang kelima, patuhi adab-adab ketika berada di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa, serta perbanyakkan amalan-amalan soleh seperti solat, membaca Quran, berzikir dan bersedekah. Jauhilah daripada perbuatan yang haram, makruh dan lawa, sia-sia, hatta berbual-bual kosong sepanjang berada di sana. Kan? Banyakkan ibadat, ambil peluang. Kalau dalam Masjidil Haram kita digalakkan banyakkan bertawaf. Ya, masuk dah kita ada buat umrah, banyakkan bertawaf. Bertawaf itu tuan-tuan buatlah. Mula-mula kita buat first round, ya dapat 3 je dulu. Kemudian berhenti semayang kejap. Berhenti semayang relax aja, kata suka balik tambah lagi 4 pula. Kan boleh buat macam tu. Sebab dalam Masjidil Haram ibadah yang paling utama ialah tawaf. Ya, bukan berbanding dengan solat sunat yang lain-lain ni, itu yang utama. Ya, mungkin kita tambahlah, kita dah siap tawaf sekali dah. Okey, tak apalah, bila kita nak baca Quran ke, kita nak buatlah yang lain, tak apa. Jadi semoga perkara-perkara asas dan adab-adab ini menjadi garis panduan kepada kita semasa menziarahi tanah suci, agar kita memberi manfaat dan diberi ganjaran, ya, yang setimpal menerusi perbuatan yang benar-benar menurut syariat. Sebab kita pergi, kita nak buat ibadah ni ialah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak ibadah kita. Tapi kalau kita buat ibadah ni penat dan sia-sia, jadi rugi kita. Enggak, rugi kita. Dan kita tak tahu yang lebih mana aula. Kita kadang-kadang tuan-tuan, kita pergi dalam Masjidil Haram, sementara nak tunggu waktu masuk waktu tak. Buka Quran, baca Quran, tak apalah mengangkat-angkat pun.
Sebab dalam jadi haram kan nilai pahalanya kan 100,000 nilai amalan dia tu. Kita buatlah. Jangan kita hanya nak solat fardu dalam tu saja, sayanglah. Bagi peruntukan masa sikit. Bagi peruntukan masa lepas subuh tak? Lepas subuh kita tunggu sekejap, baca Quran sampai waktu isyraq, solat isyraq, kemudian masuk waktu duha, sembahyang duha. Lepas duha baliklah hotel. Nak sarapan ke nak apa tak? Kemudian datang balik waktu zuhur. Waktu zuhur tu datang, ya, datang awal buat ibadah. Ada benda rutin yang kita buat. Jadi maksudnya masa kita akan terisi dengan benda-benda berfaedah. Ya. Bukan sibuk kita nak pergi sana nak cari jubah lah, nak cari tasbih, nak cari minyak atar, kan? Itu nak balik so belilah. Lalu saya pesan macam tu. Kadang saya cakap, kita nak jubah tuan-tuan, jalan tar banyak bersepah, macam-macam jenis jubah ada. Kita nak minyak atar, kita nak Maidin banyak, Maidin KL ada. Kata dia Maidin sini tak puas hati, kita pergi Maidin KL. Bersepah semua ada. Ya? Air Zam-Zam, pergilah cari tabung haji kalau ada lagi. Ya? Buah kurma, Tamar Nabi, Maryami, apa lagi, Yusuf Tayyub, semua. Dah, pergi cari. Dekat Jeka, dekat Jalan Tar tu, bawah tu memang kedai Arab. Memang dia jual benda-benda tu. Ya, tak syok lah Ustaz. Mana ada feel, ini beli di Mekah, kan? Ini beli Jalan Tar. Janganlah bagi tahu. Untuk diam-diam sudahlah. Yang bagi tahu buat apa dah. Kawan tu pun tak tanya pun, kita pun tak beritahu dah. You know, I know dah. Dah. Ya, tak payahlah beritahu ke orang, jubah ni saya tak sempat nak beli kat Mekah, ni saya beli ya dekat Jalan Tar. Tak payah beritahu dah. Sebab di Mekah pun made in China, Jalan Tar pun made in China. So what the problem? Dah. Apa masalah? Ya. Jangan beritahu orang sudahlah. Boleh hibur orang pula. Jadi macam tu je lah. Ya. Sebab sana kita nak kejar sana kan. Satu sebab memberatkan beg. Sebab kita tahu benda boleh dapat kat sini tak. Memberatkan beg kita tambah kilo tak. Jadi betul lah kata tadi. Ya. Saja je cakap nak beli-beli lah tuan-tuan. Hak masing-masing tak. Pergilah. Kadang-kadang orang fikir seronok beli kat Mekah ni tak. Nak bantu ekonomi Mekah tu pulang lah. Ya, tak ada masalah. Ya. Ini cerita kalau orang tak sempat nak beli sana tak. Ada alternatif dia. Pengajaran hadis. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahawa yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram adalah masjid yang di dalamnya terdapat Kaabah. Ya. Kadang-kadang risau orang ni tak. Ya. Mari pergi Masjidil Haram tak jumpa Kaabah tak. Tak nampak Kaabah. Kan? Padahal dia pusing kot lain, nampak Kaabah celah mana. Sama orang yang first time dia pergi kan. Hati pun berdebar-debar macam mana rupa Kaabah tak. Dulu tahun 90-an kita boleh masuk ikut ada Babu Salam. Ya, lalu kat kawasan Istana Fahad tu ada pintu Babu Salam, itu dia buka. Jadi kita boleh masuk dari situ, kita terus nampak pintu Kaabah Murtazam. Jadi sekarang kita tak ada kot, sebab kita masuk ke King Aziz rasanya kan. Jadi kita masuk King Aziz, kita akan masuk belah area Rukun Yamani macam tu lah kot. Tak kisahlah, yang penting kita nampak Kaabah lah. Ya, nampak Kaabah tu. Pergi. Sebab dulu kalau Rasulullah kalau buat umrah, so suka masuk ikut Babu Salam. Sekarang Babu Salam pun dah tak ada. Bukan tak ada, dia tutup. Kain salam je lah. Benar? Orang pun dah macam tak tahu sebab apa dia tutup tu. Dulu suka macam itu. Tahun 90-an dulu lah kan. Okey, kemudiannya ini dikuatkan dengan dua hadis yang berikut. Ya, iaitu pertama hadis daripada Maimunah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul as-salatu fihi afdalu min alfi salatin fima siwahu illa masjidal Ka'bati." Maksudnya, barang siapa solat di masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, maka sesungguhnya aku pernah mendengar baginda Nabi SAW bersabda, solat di masjidku, yakni Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 solat di masjid lainnya selain Masjid Kaabah, yakni masjid yang dalamnya terdapat Kaabah.
Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-1396. Dia aktiviti tuan-tuan kita buat di dalam Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram tu berbeza. Sebab Masjid Nabawi, Masjidil Haram dia dibuka 24 jam. Tak ada masalah lah. 24 jam dibuka, kita nak buat ibadah, kita nak buat lah, tak ada hal je lah. Ya. Kadang-kadang yalah, kalau orang lelaki khususnya lah, kalau perempuan tak ni takut. Kan biasa kalau lepas subuh aktiviti saya dulu lah kat sana. Lepas subuh tu tunggu isyraq, tunggu duha, benar? Kemudian pergi cari kapet yang mayang kan. Tarik kapet tu zah tidur. Oh best. Tak? Sedap. Nak qiyamul lail pun macam tu juga. Malam-malam pergi ke Masjidil Haram, pergi cari kapet semayang kan, tempat kita semayang tu yang bangla duk gulung-gulung tu. Kan? Jadi duduk situ, sejadah kita jadi bantal, tarik tutup, tak ada siapa kacau. Bahagia hidup. Dan cukup time bangun, nak buat solat tahajud ke nak buat apa, tak ada masalah. Kan? Masjid Nabawi dia terhad sikit sebab dia dalam pukul 10 malam tu dia memang dah tutup semua kan. Dia isyak dah tutup. Cuma dia buka pintu dekat babu salam, pintu nak masuk tu dia buka. Tapi situ pun orang lelaki je, orang perempuan tak pasal lah. Ada tidak, khusus untuk orang lelaki. Memang dia buka sampai pagi. Pukul 3 pagi baru dia buka. Dekat-dekat subuh tu dalam 3-4 pagi baru dia buka pintu untuk masuk semua. Ya, itu jam orang yang bekerja nak dekat dengan Raudah. Ya, tapi sekarang dah pakai apps kan, jadi dah pakai apps tu kena buat temu janji dulu. Dia buat temu janji tu ikut je lah arahan dia. Yang kedua je, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddu ar-rihalu illa ila salasati masajid, Masjidil Haza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Maksudnya janganlah bersengaja melakukan perjalanan dengan sengaja dalam rangka ibadah dan tujuan safarnya adalah tempatnya kecuali ketiga masjid, iaitu masjidku ini, Masjidil Haza, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim. Rasulullah beritahu bahawasanya dalam bab nak pergi ziarah ni, utamakan dulu 3 masjid ni lah. Pergilah ziarah Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Tapi Masjidil Aqsa ni saya cakap dalam keadaan hari ni risiko lah. Dah berlaku macam ni lah. Tunggu dah tenang, balik esok boleh dah nak pergi ziarah. Ya. Dalam keadaan macam ni tak boleh, bahaya. Ya. Risiko nyawa ini. Daripada hadis di atas dapat difahami bahawa jika seseorang bersengaja melakukan perjalanan ibadah ke Mekah, namun dia mengunjungi selain Masjidil Haram, iaitu ke masjid-masjid yang ada di tanah suci Mekah, maka itu bukanlah yang dimaksudkan dalam hadis di atas. Bahkan boleh dilarang sekiranya dia hanya mengunjungi masjid-masjid yang berdekatan sahaja. Apa yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah mengunjungi ke Masjidil Haram, iaitu masjid yang terdapat di dalamnya Kaabah. Itu selalu beritahu. Sebab kata Masjidil Haram pun ada banyak masjid. Lagi dia kata dia pergi ziarah masjid-masjid lain pula. Tak, selalu beritahu yang ada ganjaran 1,000 ni ialah masjid yang di dalamnya ada Kaabah. Itu baru ada nilai 1,000. Ya, di mana ganjaran pahalanya berlipat ganda. Dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara marfu' disebutkan keutamaan solat di Masjid Aqsa. Wa salatu fi Baitul Maqdis bi 500 salatin. Maksudnya solat di Baitul Maqdis sama seperti mengerjakan 500 solat. Maksud berbanding dengan masjid-masjid lain. Masjidil Haram 1,000, Masjid Nabawi 1,000, Masjid Aqsa 500. Ya, nilainya berbanding dengan masjid lain. Hadis riwayat Baihaqi, hadis ini bersegah di sahih. Mengenai sejarah Baitul Maqdis dan Masjidil Haram, ada disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal?" Qala al-Masjidil Haram.
Qultu summa ayyu? Qala al-masjidil aqsa. Qultu kam bainahuma? Qala arba'una sanatan wa aynama adrakatka as-salatu fasalli fahuwa masjidun. Maksudnya, wahai Rasulullah, Abu Dhar bertanya kepada Rasulullah, masjid mana yang pertama sekali ada di muka bumi? Maksudnya masjid yang pertama yang dibina di muka bumi ni mana? Jawab baginda Nabi SAW, Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram lah. Dan Nabi Adam AS yang mula-mula bina Kaabah ni dulu. Ya. Kemudian Kaabah ni bentuk zamannya. Ya, roboh, bina balik. Roboh, bina balik. Sampailah zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim AS, Kaabah tu tinggal tapak je, kesan. Dah hilang dah pun. Tak ada lagi dah. Jadinya dibina balik di atas tempat yang sama. Malaikat tunjuk bagaimana bentuk asal itu dah. Bina Kaabah ni. Jadi yang mula-mula sekali ni lah Nabi Adam bina. Aku berkata, seterusnya lepas Masjidil Haram, masjid apa lagi yang dibina lepas tu? Jawab baginda Nabi SAW, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa jarak antara keduanya? Maksudnya jarak pembinaan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya? Ya, baginda Nabi SAW jawab sekitar 40 tahun. 40 tahun ya. Di mana sahaja tempat kamu cari untuk bersolat, maka solatlah kerana ia adalah masjid. Syariat Nabi Muhammad sahaja yang membolehkan kita solat di mana-mana sahaja. Di atas muka bumi ni, ya, selain daripada tempat bernajis lah. Ya, mana-mana pun boleh kita solat di atas muka bumi, tuan-tuan. Dia sebut atas muka bumi. Jangan semayang dalam sungai. Ya, jangan semayang dalam air laut. Nak tunjuk soleh, nak tunjuk dia wali, maka dalam sungai dia semayang. Kena mari kepala air, ruyuk terus. Ya, jangan ni sangat, jangan tunjuk alim sangat. Kan? Ada daratan, semayanglah kat daratan tu. Yang Rasulullah sebut di daratan. Mana-mana tempat sahaja tempat yang kamu cari untuk bersolat dah. Boleh dia semayang itu. Ya. Jadi itulah syariat umat Rasulullah. Tak semestinya semayang dia dalam masjid sahaja. Tetapi kalau umat tahu tak boleh. Sama juga kita tengok, kita bandingkan dengan agama lain pun. Dia semayang kat tempat dia yang dikhususkan sahaja. Dia tak semayang tu. Tapi orang Islam tak ada masalah. Selagi mana ada muka bumi itu jalan. Sebab tu orang Arab, kalau dia naik kereta atas highway, sebab dia orang tak ada R&R kan. Jadi dia berhenti kereta tepi jalan kat highway, dia bentang sedar dia semayang. Ya, kita lalu ada, dia sedang semayang. Ya, kadang semayang jemaah, ikut dia lah. Boleh, tak ada masalah. Ya, umat Rasulullah ni memang diluaskan keluasannya sebab semua bumi ni boleh tempat sujud. Kesimpulannya, yang pertamanya, ketika berada di tanah suci, kita wajib menjauhi segala perbuatan atau amalan berbentuk khurafat dan syirik. Tinggalkan tu, jangan dengar tuan-tuan. Orang tua-tua dulu kata, kalau nak orang tua-tua dan dengar kata, nak dengar Rasulullah kata. Rasulullah kata tu ikut. Sebab ada jaminan. Kan? Kalau ikut orang tua-tua dulu kata tuan-tuan, nak toyol pergi cari kat tiang ni ya. Kan? Orang dulu kadang-kadang pergi Mekah cari toyol. Bawa balik. Tak kepening tuan. Orang pergi nak cari ibadah, bawa balik toyol pula tak. Lepas tu suruh curi dia orang kampung. Orang pergi buat pahala kan. Dulu lah, cerita dulu. Kan? Pelik-pelik lah. Jadinya perjalanan kerohanian yang menjadi matlamat utama ke tanah suci tidak sepatutnya dicemari dengan perbuatan yang boleh menjejaskan akidah dan kesempurnaan ibadat. Sebab tu lah ibadat kita biar kita buat tu menepati sunnah Nabi SAW, menepati syariat. Jangan kita buat atas dasar orang dulu buat, kita pun ikut, dia tak mau jadi begitu. Kebiasaan orang buat, kita pun ikut, tak mau juga. Biar benda tu ada sumber kaitan dengan syarak, dengan dalil Quran dan hadis. Yang keduanya, ramai dalam kalangan umat Islam yang kurang persediaan dari segi ilmu pengetahuan ketika menziarahi tanah suci Mekah, Madinah dan Palestin. Sampai sana dia terpinga-pinga, tak tahu nak buat apa, lelah tidur dalam hotel. Nak mayang pun tidak, sekali je kot masa mula-mula pergi umrah je, jadi rugi tuan-tuan. Ya, malah ada yang tidak memahami walaupun perkara-perkara yang asas ibadat dan adab
ketika berada di sana. Akibatnya, apabila mereka mengerjakan ibadat tersebut, terjadilah pelanggaran hukum yang boleh mencacatkan kesempurnaan ibadat tersebut. Hal ini berlaku kerana mereka terikut-ikut dengan perbuatan jemaah yang kurang arif tentang ibadah itu dan malu hendak bertanya pada orang lain. Ya, kadang-kadang dah pergi itu dah siap tawaf dengan penuh confident, pergi terus tahlul. Gunting rambut terus. Kenapa buat awal sangat? Buat awal tak kalut Ustaz. Buat awal tak kalut, memang tak kalut lah. Jenah nak bayar dam. Kan? Ilmu tak ada. Dia tengok orang kan, kadang-kadang dia baru satu orang pusing kaki, dia tengok orang ada berkumpul tepi, dia bertahlul lah. Dia tengok, jom sekali ya. Jom sekali tak. Dia tak ada pusing lagi. Ilmu tak ada kan. Jadi rugi tak. Buat awal tak kalut lah kena bayar dam. Yang ketiganya, bagi Muslim yang benar-benar menghayati dan mengambil istifadah, faedah daripada ziarah ke tanah suci, ia akan beri kesan yang baik kepada diri, keluarga dan masyarakat, iaitu meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta menjaga hubungan sesama manusia. Ya, ni tuan-tuan tentang kelebihan kita ziarah 3 masjid. Betul tuan-tuan, kalau kita pergi umrah apa semua pun, kita kena ada niat yang baik. Aku balik pada umrah ni nak ada perubahan, nampak perubahan dalam diri kita. Kalau dulu jarang-jarang pergi masjid, berubah jadi orang yang rajin pergi masjid. Datang awal ke masjid, nampak perubahan. Barulah kesan nampak umrah yang mabrur, haji yang mabrur. Kalau tidak dapat haji Marlboro je lah. Kan? Umrah Marlboro, haji Marlboro. Apa dapat rugi tuan-tuan. Jadi kita niat tu yang betul. Kan? Nak ada perubahan diri. Jadi orang yang lebih baik. Ya. Itu tuan-tuan tentang kupasan ya. Ya. Adik yang tajuk kita. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada tajuk yang ke-34, iaitu adab berziarah pada hari raya. Saja sebut hari raya ni sebab hari raya ni memang aktiviti kita berziarah kan. Padahal kita ziarah bila-bila pun sama je, konsepnya sama je lebih kurang. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semuanya apa yang baik kepada Allah Ta'ala, sebarang kelemahan dan kurang semua ampun dan maaf dari kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan sampaikan insya-Allah.